نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai, Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Okay, tahun baru dah mula man. Kan? Kita dah masuk ke minggu kedua. Kita nak cerita apa lagi ni? Kan? Hantu apa lagi? Hantu yang sama je duk sapa kat kita ni. Tapi hari ni kita nak cerita dengan korang semua tentang hantu. Cerita hantu pasal orang mancing. Biasa orang mancing ni kan, dia orang akan duduk sorang-sorang dekat tempat-tempat tertentu. Adalah yang kolam lain, yang laut lain, yang sungai lain kan. So kita nak cerita dengan korang sekejap lagi. Jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification guys. Keep going, keep support Ashraf channel. Kita akan roll it sekarang. Roll it. So guys, untuk cerita yang pertama ni, okay, pasal mancing ni, Acap tak pernah mancing. Bukan tak pernah mancing, maksudnya kita ni bukan pemancing tega lah, tak. Tapi okay lah, boleh lah kan. Kita nak cerita pasal, kita kalau cerita hantu ni, kita kena tahu apa situasi dia. Asal macam rendah pula. Okay, apa ni, kita kena tahu situasi dia macam mana kan, benda tu. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk cerita yang pertama ni guys, kita nak cerita tentang Abang Rashid. Abang Rashid ni dia kata, Acap, abang tak pernah nampak lagi orang-orang mancing ni share-share cerita. So abang ni tertarik lah nak berkongsi satu kisah seram ketika abang mancing dekat salah sebuah laut. Itu dia. Laut ni kita tahu guys, luas dia kan, kita tak tahu sampai ke mana, tapi kita tahu dalam isi laut tu ada macam-macam perkara. Okay, Abang Rashid, menurut dia ni merupakan seorang yang quite aktif juga dalam bidang mancing ni. Dia ni ada satu grup yang, orang kata apa, yang setiap bulan akan ada planning nak pergi mancing laut dan sebagainya lah. So biasa orang mancing laut ni, dia orang akan naik satu bot ke, satu perahu ke kan, sampan orang panggil sampan tu, untuk sampai ke satu port, dan dia orang mancing. Sama Cap dengan abang. Dia jadikan cerita, ada satu hari ni abang ingat lagi, benda tu jadi pada tahun 2013. Dia kata, benda ni abang pun tak sangka lah abang boleh ada rezeki nak jumpa benda-benda macam ni. Bagi dia benda ni rezeki man. Okay, alright. Dia kata malam tu kami semua berkumpul dalam sekitar pukul 8 lebih macam tu lah. Lebih kurang sebelum Isyak macam. Sebab benda yang abang nak cerita ni, benda yang orang kata apa, orang kata susah lah nak cakap. Tapi aku pun tak susah nak apa ni, nak bagi tahu korang. Tapi benda ni bagi aku macam, kalau nak fikir dek logik, susah lah kan. Tapi benda ni tak mustahil lah. Okay, alright. Dia kata kami berempat waktu tu Cap. So kat situ ada satu pakcik ni, Pakcik Musa. Dia kata dengan kita orang, dia akan tinggalkan kita orang kat satu pot ni sebab dia kata kat situ ada banyak ikan. Dia kata macam tu. So kita orang ni pun dengarkan je lah, sebab kita orang ni memang dah selalu dah kat sini dengan Pak Musa ni pun dah biasa dah. So dah jadikan cerita 8 lebih macam tu Cap, kami sampai dekat satu macam pot lah, pelabuhan kan. Turun naik sampan, 3 orang 4 orang. Sampan gerak. So sampan pun bergerak Cap, daripada tu sampan aku nak panggil dia macam bot bukan sampan tak ada enjin belakang. Iya ke? Tak tahulah, tak pernah naik. Okay, so kita pun naik bot Pak Musa tu, kita orang jalan Cap sampailah kat tepi legging pulau tu. Sebenarnya dia ada satu tempat yang abang tak tahulah benda ni mungkin boleh dikongsi atau tidak. Dia satu tempat yang agak janggal sebab kat situ dia ada satu titik halus Cap. Ada 2 batu besar, ada satu titik halus dekat tepi tu, dia kata. So kita orang pun drop kat situ, and kita orang stop. Dia turunkan kami berempat. Dia kata nanti jam 11.30 malam Pak Musa datang ambil. Okey Pak Musa, pergilah dulu. Okey. So Pak Musa tu pun patah balik.
So kita tinggallah berempat kat sini cap. So dalam tinggal berempat tu kita orang pun pacakkan lah kita orang punya joran, and then kita orang letak lah kita orang punya segala senjata dan apa-apa tools yang ada lah. Pam dah letak. Dah letak. So saya menyampak apa benda tu. Saya pun campak lah joran tu. Orang kata melontar joran tu. So kita orang pun tunggulah. Biasalah nak mancing ni kita kena sabar. Okay, alright. Dia dah lontar joran tu, dia orang pun duduk berempat, kami pun borak isyak ada. Tiba-tiba waktu tu salah satu joran daripada kami berempat ni seperti seolah-olah disentap tau. Dia macam tak. So benda tu gerak lah. So biasalah kalau dah ambil kita pun fight lah balik kan. Kita pun lawan. And bila sampai tali joran tu ke arah kita, abang nampak tali joran kita orang tu, mata kail kita orang tu dah putus tau. Maknanya dah patah dalam tu. So macam apa hal ikan ni? Betul dia sentap kan? Dahsyat betul, ikan apa yang makan ni kan? So abang pun sekali lagi angkat joran tu, and then abang lontar ke dalam laut. Lepas dah letak umpan dan semua lah. So abang pun duduk sekali lagi. Waktu kita orang duduk ni cap, kawan abang ni tegur, aku apa? 10.30. Satu ikan pun tak dapat lagi. Apa cerita? Tak apa, sabarlah, nama pun mancing kan. Okay. So kita orang pun tunggu cap. Tunggu. Jam telah menunjukkan 11 malam. So waktu 11 malam tu cap, abang tengok dekat jam abang. So abang macam pelik lah malam ni, takkan tak dapat langsung kan. So abang pun decide untuk angkat joran abang untuk simpan dekat situ. So tinggallah 3 joran yang ada. So masa abang tengah simpan joran tu cap, abang ternampak dekat sebelah batu tu, batu besar yang abang cakap tadi mula-mula kita sampai tu, ada seorang budak kecil. Dia tengah jengah kita orang. Dia macam dia pandang macam tu. Budak kecil tu abang boleh cakap dia umpama anak orang asli macam tu, lebih kurang pemakaian dia dan sebagainya, tak berbaju, malam-malam buta kan. So abang macam gimana malam-malam ni duduk sebelah batu tu? So kawan abang pun tegur, kau cakap siapa? Tu ada budak kecil tu, nampak tak? Apa tak tertinjau-tinjau? Kawan abang pun tengok lah, mana ada orang kat batu tu? Kau biar betul. Ada tu budak kecil tu, kau tengok lah. Tak ada lah kau ni. Aku takut je lah. Dah lah, kau dah tak nak mancing, kau duduk je tepi tu, kau tak payah kacau kita orang. Dia kata macam tu. So abang pun macam lantak lah, kau tak nak percaya sudah. Tapi aku nampak tadi budak tu kat situ. So waktu tu abang pun buat tak tahu. Abang pun kemas barang, and then abang pun berdetak barang kat dalam beg. Abang duduk belakang sikit cap waktu tu. So dalam nak menunggu Pak Musa datang 11.30 tu, abang pun baring dekat pesisiran tu. So kat situ semua pasir kan cap. So bila abang tengah baring waktu tu, abang terdengar bunyi tapak kaki seolah-olah datang ke arah atas kepala abang. So abang pun jengahkanlah mata tu macam ni. Maksudnya dia tengah baring kan, dia tengah baring, and mata dia macam ni lah, pandang atas. And waktu tu cap, kau tahu masa abang pandang atas tu, abang nampak budak kecil tu tengah tengok abang macam ni. Dia macam ni budak kecil tu tengah tengok dia macam ni. Macam tu Mat. Waktu tu abang menjerit lah cap. Abang bangun, abang menjerit, and abang tak boleh cakap apa lah. Abang bangun, abang menjerit, and kawan-kawan abang pun terperasan. Dia tanya, kenapa kau? Budak tu tadi. Gila lah. Budak apa kau ni? Mana ada budak kat sini? Gila, kita 4 orang je. Ada budak tu tadi dekat atas aku. Mana ada? Kau jangan bukan-bukan lah. Semangat. Dah packing. Jadi Pak Musa nak datang ni. Okay. So kita orang pun packing apa semua, and then kita orang pun angkat barang. Kita orang tengok daripada jauh Pak Musa dah sampai cap waktu tu. So bila Pak Musa sampai, kita orang loading barang. So waktu tu abang dekat barisan yang paling belakang. Abang pun letak barang dekat dalam bot Pak Musa. Tiba-tiba cap, Pak Musa cakap macam ni, yang balik satu, yang awak tinggal. Aku cakap, apa yang balik satu awak tinggal? Tak. Awak balik, awak tinggal. Apanya Pak Musa? Jangan main-main Pak Musa. Kamu diam. Aku tak cakap dengan kau. Maksudnya? Lepas tu dia tunjuk kat aku macam ni. Dia tunjuk ni contoh kamera ni aku. Dia tunjuk aku macam ni.
kamu balik, kamu tinggal. Oh, waktu tu cap, siapa je lah tahu kan. Aku rasa tiba-tiba dekat leher aku ni sejuk gila. And waktu tu cap, bila dia cakap macam tu banyak kali, Pak Musa cakap banyak kali, aku terasa macam badan aku ni dia tarik ke arah belakang cap, sampai aku terjatuh ke belakang. Abang jatuh ke belakang cap. And abang tak tahu kenapa waktu tu abang rasa panas gila kat leher. Tak tahu kenapa, tapi rasa macam ada orang letak lighter dekat leher ni. So abang macam lepas tu Pak Musa tu pun tarik abang dengan kawan-kawan abang yang lain. Dia letak, dia baca doa, dia letak tangan dia dekat dalam laut tu, dia basuh-basuh, dia letak kat leher, baru rasa lega sikit cap. Waktu tu memang abang lemau gila lah. And then dia bawa abang balik. And last abang ada terdengar Pak Musa tu cakap, jangan kacau orang kat sini, orang datang sini cari makan. Dia kata macam tu. Sebelum dia start boat dia, balik ke pelabuhan sana cap. So itulah dia benda yang paling abang ingat tahun 2013. Waktu tu umur abang lebih-lebih kurang kau lah 27, 28 macam tu. Itu abang ingat sampai hari ni cap. So itulah dia kisah yang dikongsikan kepada kita guys oleh seorang pemancing ni. Seram juga siap. Aku tak expect lah sampai tahap macam tu sekali kan. Kamu balik, kamu tinggal. So itulah dia guys, cerita yang pertama. Kalau aku kat situ dak berani abel. Okey, untuk cerita yang kedua ni pun tak kurang hebat dia. Okey, cerita daripada seorang kaki pancing juga, nak dikenali sebagai Bob. Bob ni dia kata, saya ni bang, saya biasa kalau mancing lebih kurang seminggu tu ada 3-4 kali. Tak ada suara dia tak macam tu. Itu saya buat. Alright, 3-4 kali dalam masa seminggu. Agak kerap juga sebab dia kata ini cara dia, orang kata apa, mengisi masa lapang. Ini mungkin hobi dia lah. Okay, Bob berusia 19 tahun ketika benda ini jadi, which is pada tahun 2021. Saya pergi mancing kat kawasan Paya ni abang Acap. Saya biasa akan pergi dengan kawan saya, tapi malam tu nak jadikan cerita abang Acap, saya berseorangan hampir 2 jam lebih disebabkan kawan saya ni Melayu. Dia kata macam tu lah. Okey, saya orang kata apa, pergi ke tempat tersebut. Saya tak payah cakap lah kat kawasan mana, tapi saya pergi ke tempat tersebut biasanya dalam pukul 8:30 macam tu. Saya akan bawa motor saya pergi ke sana. Dan ketika kawasan kat situ juga agak terang lah sebab kami ni dah kerap sangat ke sana. So kami dah letakkan tempat tu semacam rumah kami sendiri lah. Lampu kami dah buat sendiri, kipas pun dah ada kan. Benda-benda untuk set up mancing tu memang dah ada abang Acap. So kami untuk selesa sendiri lah macam tu. Okey, malam tu 8:30 malam cap. Saya ingat lagi hari Rabu malam, waktu tu tahun 2021, saya bawa motor kan. Jalan tu tak adalah sunyi pun abang Cap. Jalan tu ada orang lalu, cuma itu jalan kampung kan. So itu bukan satu jalan utama. Tempat Paya ni bukan satu utama, tapi satu kawasan yang orang kata apa, alternatif lah untuk orang lalu. Okey, saya sampai dekat kawasan tu cap lebih kurang 8:40 minit malam. So saya pun duduk apa semua. Waktu tu cap, saya tengah kemas-kemas barang saya. Saya tengah kemas-kemas barang saya apa semua. Saya keluarkanlah segala umpan. Umpan saya waktu tu ada anak katak, ada cengkerik, dan juga cacing waktu tu. Kami ni kalau mancing macam tu lah. So saya bawa 3 bungkus cap. Saya letak kat tepi. And then waktu tu cap, saya tengah pasang kakas untuk joran saya. So saya pun duduk dekat satu kursi kecil ni. Saya letak anak katak dekat dia punya cangkuk tu. Saya pun baling. Saya pun lontarkan joran saya tu. And then benda tu pun masuk ke dalam Paya tu. Sementara saya pun tunggu kawan saya waktu tu cap. Saya call dia tak dapat, WhatsApp pun tak balas. Saya tunggu je dia sampai sebab kami pun dah berjanji. And kawan saya ni memang macam tu. Bab punctuality ni memang tak boleh harap. Okay, so saya pun duduk cap, lebih kurang nak pukul 9 macam tu. Tiba-tiba cap waktu tu saya terdengar bunyi azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengar macam tu abang cap. So macam saya tengok jam 9 suku. Ini azan waktu bila pula ni kan. Saya pun diamkan diri saya waktu tu. Dan saya tutup radio yang ada kat situ untuk saya amati bunyi azan tu.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini bukan suara Haji Hamdan. Siapa pula pergi azan kat surau sebelah ni kan? Dia kata surau area di situ lah. Pelik lah, ni ada orang salah azan lah ni. Tapi waktu tu cap, yang peliknya azan tu langsung tak dihentikan. Maksudnya kalau kata salah azan ke, mesti dah ada orang pergi kan. Tapi saya duduk tunggu, saya tengah mancing sampailah hayya ala solah, hayya ala falah, sampailah Allahu Akbar sekali lagi, sampailah dah la ilaha illallah. Saya macam peliknya ni azan mana ni. Lantak lah. Saya pun teruskan memancing cap. So saya dapatlah rezeki malam tu 3 ekor ikan waktu tu. So saya pun letak 3 ekor ikan tu, letak kat dalam satu baldi ni. And then saya angkat umpan yang lain, saya lontarkan joran saya sekali lagi ke arah payah tersebut. Waktu tu kawan saya si Ekal ni tak sampai lagi cap. So saya macam lantak lah, tak nak datang dah, biar aku seorang pun tak apa. So waktu saya tengah mengomel dalam hati tu cap, kat sebelah saya ni ada satu bangku kecil cap. Dia orang kata apa, dalam keadaan yang sunyi, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba cap, bangku tu yang ada dekat sebelah saya ni rebah ke belakang. Saya macam, uish, apa hal pula ni kan? Saya pun pergi ke sebelah, saya pun angkat bangku tu, dan saya duduk balik. Saya pun tengok joran saya pun layan, tak kurang lebih kurang 3-4 minit macam tu, bangku sebelah ni jatuh sekali lagi cap. Pula dah, apa ni? So saya biarkan je bangku tu jatuh. Sebab saya dah tengok bangku tu jatuh, kan saya naikkan balik, jatuh balik. Saya tengok permukaan tanah pun tak mungkin benda tu jatuh kan. Tapi saya tak fikir banyak lah, saya biarkan je dekat situ. So waktu saya tengah pandang kat arah sini abang cap, saya nak menoleh kat arah sini. Waktu tu cap, Tuhan je tahu cap, bila saya toleh kat arah sini cap, saya nampak dekat area payah tu cap, orang kata apa, belakang daripada bahagian tadi joran saya tu, saya ternampak ada beberapa benda yang timbul tau waktu tu. Saya macam, apa benda tu siap? Benda-benda yang timbul, maksudnya, dan senang cerita, kalau boleh nampak macam ada orang lemas lah, macam tu. Ada kepala. Tapi waktu tu saya tak nampak, saya nampak ada banyak benda timbul. Banyak cap. Boleh kata lebih daripada 20 lah kat situ. Macam, ada orang maling kelapa dekat sini kan? Apa ni? So saya pun angkat barang saya buka torchlight phone saya pun berjalan terus cap untuk tengok ke arah barang-barang tu tadi lah, benda-benda yang timbul tadi. So saya pun macam terkejut lah, saya pun macam heran. Saya pun tengok, saya suluh cap. And waktu saya suluh tu cap, orang kata, boleh kata sekali saya lalu tu cap, semua dekat situ cap, yang saya nampak itu bukan buah kelapa cap, tetapi itu kepala cap. Dia ada rambut. Dia carikan rambut macam ni nampak sini. Waktu tu tak boleh cakap banyak. Saya pun berlari cap, pergi kat base saya angkat barang-barang saya packing semua, tak cerita banyak. Joran pun angkat kan, kemas apa semua. And apa yang memelikkan saya waktu tu cap, sampai je saya dekat base saya, umpan saya yang 3 tu tadi cap, semua gaib, hilang. 3-3 hilang, tak tahu pi mana. Nak kata hilang diembat orang pun ya, tapi 3-3 hilang tanpa dikesan. Siapa je curi kata, macam tu lah dipikiran waktu tu. Dan bila saya dah kemas tu cap, waktu tu saya terpandang sekali lagi ke arah payah tu. Saya ternampak cap, dekat area yang saya nampak kepala tu tadi cap, ada mata-mata yang bersinar sedang pandang ke arah saya. Waktu tu Allah je lah yang tahu, jantungnya tu dah kat lutut dah. Memang berlari lah, patah balik. Saya start enjin motor, and then saya keluar daripada kawasan tu. And bila saya keluar daripada kawasan tu cap, saya terserempak dengan kawan saya, si Ekal tadi. Saya macam, kau nak balik tak ke? Balik lah. Dah pukul apa ni? 10 lebih dah ni. Saya tak nak beritahu dia lah, takut dia ni panik. Dia ni penakut sikit. Aku baru nak start mancing ni. Kau nak mancing, kau pergi lah mancing. Aku nak balik. Dia kata macam tu. So Ekal ni pun macam, lantak kau nak balik lah, biar aku mancing seorang lah. So Ekal ni pun naik ke atas, sementara saya pun pulang ke rumah macam. So nak jadikan cerita, keesokan harinya saya dapat berita yang Ekal ditemui pengsan dekat kawasan Paya sana. Tapi sampai hari ni saya pun tak tahu apa cerita dia. And yelah, itulah dia. Tak tahu apa jadi kat Ekal lah sebenarnya. Tapi itulah yang dialami pada malam tersebut. Kau nak mancing je. Tak payahlah kacau kan, korang ni.
Dia orang nak mancing je. So itu dia guys, kisah yang aku nak kongsikan kepada korang. 2 kisah orang mancing. So kalau korang ada hobi mancing, which is good, hobi mancing ni best tau sebenarnya. So pada aku lah, hobi mancing ni adalah satu proses healing yang cukup baik. Serius, aku rasa macam tu lah. Tak tahulah korang macam mana kan. So siapa yang suka mancing tu, aku salute gila sebab korang boleh sabar, korang boleh tahan dengan adapt situasi macam tu. So guys, kita jumpa di video akan datang. Terima kasih kerana berkongsi. I see you guys. Assalamualaikum. Ciao dulu. Bye.